iaitu had melebihkan membasuh supaya disempurnakan dengan dia basuh muka sekalipun, atau putih yang belakang telinga. Dan setengah daripada kepala. Dan setengah daripada kepala maknanya di dalam sakatan kepala yang memadai kita sapu di situ. Setengah daripada kepala mana setengah daripada sakatan kepala, kawasan kepala yang memada kita sapu kepala di situ. Iaitu had melebihkan, sakatan yang dilebihkan. Sakatan yang melebihkan membasuh. Supaya melebih itu supaya disempurnakan dengan dia supaya disempurnakan dengan dia dengan had yang melebih. Sepenuh basuh muka. Sempurna disempurna basuh muka sekalipun. Maknanya jadi masalah ketika kita basuh muka. Ketika kita basuh muka itu wajib kita melampaukan daripada kawasan muka sehingga masuk kepada kawasan kepala. Jadi sebelah atas ni dia ini sakatan kepala, sakatan muka. Apabila kita basuh muka, maka wajib kita masuk sedikit daripada kawasan kepala supaya jadi sempurna basuhan muka. Maka apabila kita sapu kepala, kita sapu di situ juga, maka memadai. Itu maksudnya begitu. Dengan sebabnya dia garisan muka tu kita tidak memadai, tidak sempurna basuh muka, kita basuh sekadar garisan muka tak melampau masuk sedikit di dalam kawasan kepala, maka tidak memadai. Maka untuk nak jadi sempurna basuh muka, maka wajib kita lampaukan basuhan muka itu keluar sedikit daripada kawasan muka sehingga masuk sedikit daripada kawasan kepala. Ketika kita basuh muka. Maknanya wajib ketika basuh muka tu kita lampaukan daripada garisan muka, kawasan muka sehingga masuk di dalam kawasan kepala. Supaya jadi sempurna basuh muka. Sebab kita tak boleh jelas, tak boleh tahqiq katanya muka semuanya dibasuh, melainkan kita melampau keluar basuh luar sedikit daripada kawasan muka. Sebab nak jadi yakin katanya semua muka tu dibasuh, tak dapat tidak kita kena basuh sehingga luar daripada kawasan muka. Kalau sebelah atas tu jadi luar pada kawasan muka, maknanya masuk di dalam kawasan kepala lah. Sebab dia antara muka dengan kepala tu dia berdekatan, bersepadan. Maka nak yakin bagi sepenuh basuh muka, tak dapat tidak kena masuk dalam kawasan kepala sedikit. Maka apabila kita selepas pada basuh tangan, nak sapu kepala, sapu di situ juga. Pada sakatan yang lebih daripada kawasan muka. Maka itu memadai. Sebab tu jadi maknanya kalau sebelah atas ni, kita kena masuk sedikit daripada kawasan kepala. Naik sikit, lepas sikit daripada kawasan muka. Masuk daripada kawasan kepala. Maka apabila kita sapu sini juga. Maka memadai. Atau putih yang belakang telinga. Mana maksud putih tu maknanya tempat yang tidak ada rambut. Atau putih
Orang yang kulit putih tu kalau tak ada rambut, dia nampak putih lah. Atau putih mana tempat yang tak ada rambut. Tempat yang tidak ada rambut di belakang telinga, sebelah belakang telinga. Ni sebelah belakang telinga, sebelah belakang tu dia cuba sentuh sini tak ada rambut. Di belakang ni dia tidak ada rambut. Situ dia katanya putih. Maka di situ kawasan kepala. Sebelah belakang daripada telinga tu, semua orangnya begitu. Dia tepat tumbuh rambut, lepas tu di humbi telinganya mana celah-celah tu tidak ada rambut. Maka di situnya tepat tak ada rambut. Di belakang telinganya betul dengan telinga sebelah belakang tu, itu kepala lagi. Maknanya kalau sapuh di situ pun, sapuh dalam kepala juga. Dalam kawasan kepala juga. Maknanya memadai. Itu maknanya putih yang belakang. Yang belakang ke yang di belakang? Atau putih yang di belakang telinga. Maksud putih tu maknanya tak ada rambut dah di situ. Kalau ada rambut memanglah kawasan kepala. Tapi antara kawasan tumbuh rambut dan belakang telinga tu situ tidak ada rambut. Tapi kawasan kepala. Kalau sapu di situ pun memadai. Sebabnya di situ ialah kepala lagi. Walaupun tak ada rambut. Kata Syekh Abdul Rahman Ujhuri. Kata Syekh Abdul Rahman Ujhuri pada Hasyiah Khatib Syarbini. Dan zahir daripada kalam ulama. Yang nyata, yang jelas daripada cakapan ulama fiqh, bahwasanya jikalau panjang kulit kepalanya, dan keluar ia kulit kepala yang panjang itu keluar daripada had kepala, daripada sakatan kepala. Kalau kita lepas turunnya, dia akan keluar lepas daripada sakatan kepala. Maka memadalah disapu atasnya, atas kulit yang panjang tadi. Contohnya, kulit kepala dia tu terkoyak. Terkoyak di sini kalau dia sampai ke sini. Koyak daripada belakang tu naik sampai ke atas. Maka sekiranya kalau dia lepas turun akan tudung muka ni. Maka kalau sapu di situ memadai. Sebab sapu kulit kepala. Contohnya kulit kepala dia tu terkoyak. Jadi macam kita koyak pisang. Koyak kulit pisang tu. Maka kalau tarik turun tu dia akan lepas daripada kawasan kepala. Maka itu memadai sapuh di situ boleh sebab kita sapuh pada kulit kepala. Sebab maksud dengan sapuh kepala itu ialah sapuh rambut kepala atau kulit kepala. Dan seumpama kulit yang panjang tadi. Daging yang tumbuh daripada kepala, tumbuh pada kawasan kepala, yang keluar daripada had kepala. Jadi ada tumbuhan daging. Lepas tu dia tumbuh daripada kawasan kepala. Kemudian panjang turun jadi nak macam belalak gajah. Jadi nak macam belalak gajah. Dia tumbuh tu besar jari masalah. Tumbuh daripada kepala dia tu panjang turun. Maka jadi bertali turunlah. Maka sekiranya kalau daging tu dia tumbuh dalam kawasan kepala. Lepas tu tumbuh jadi panjang jadi macam tali. Macam gading gajah tapi tak besar sangatlah.
Tapi keluar lepas pada kawasan kepala, maka kita sapuh pada daging yang tumbuh tu memadai sebab dia datang daripada kawasan kepala. Begitulah. Intaha. Intaha maknanya selesai, daripada selesai oleh kataan Syekh Abdul Rahman Ujhuri. Dia ambil di situ. Kerana ayat wamsahu biru'usikum. Ini kerana ayat ini dalil ilat bagi wajib sapu akan kepala. Jadi seolah orang tanya mana dalil yang menunjuk di atas wajib sapu kepala ketika kita mengambil wuduk. Maknanya dalil bagi keadaan menyapukan kepala itu adalah satu rukun daripada beberapa rukun wuduk. Mana dalil yang menunjuk di atas bahwasanya menyapukan kepala itu satu rukun daripada rukun-rukun wuduk. Jadi wajib kena sapu kepala. Dalil dianya kerana ayat itu. Kerana ayat yang sambung dengan dululah. Wamsahu biru'usikum. Dan hendak sapu oleh kamu biru'usikum dengan kepala-kepala kamu. Dengan kepala-kepala kamu. Mana sapu di kepala. Dan riwayat Muslim bahwasanya ada Nabi SAW, adalah barangkalinya jatuh tulisan dia, bahwasanya ada Nabi, ini adalah Nabi. Betul kan? Adalah Nabi SAW mengambil air sembahyang, mengambil wuduk. Maka menyapu ia, ya Nabi, dengan ubunnya. Ini sapu di ubunnya. Sapu dengan ubunnya, mana sapu di ubunnya. Dan di atas serbannya, serban Nabi SAW. Itu ada satu riwayat hadis di dalam Sahih Muslim, memanglah hadis sahih. Katanya ada diceritakan bahawa Nabi ketika dia mengambil wuduk, Nabi basuh, Nabi sapu di ubun. Kemudian dan di atas sorbannya, dan sapu pula di atas sorban. Maka menunjukkan yang demikian itu, maka menunjuk memberi faham yang demikian itu menyapu Nabi di ubun dan di atas sorban. Maka menunjuk yang demikian itu menyapu Nabi dengan di ubun dan di atas sorban, menunjuk atas memadai dengan menyapu setengah kepala. Ini sebahagian daripada kepala. Sebab dia sapu di ubun. Ubun tu kawasan kepala sebelah depan saja. Ubun tu ialah kawasan kepala sebelah depan saja. Bukan semua kepala tu ubun kan. Bukan semua kepala tu ubun. Bahkan ubun tu ialah satu bahagian daripada kepala yang sebelah depan, itu panggil kata ubun. Jadi Nabi sapu di mana? Sapu di ubun saja. Maka tapi sapu di ubun tu tak mesti di ubun ke, di belakang ke, di sebelah belakang ke, dekat dengan leher ke, di tengah ke, boleh ke semualah. Tapi nak di sini kita boleh ambil faham bahawasanya Nabi sapu kepala tidak seluruh. Nabi sapu kepala tidak seluruh kepala. Bahkan sapu di ubun saja. Di ubun tu, padahal ubun tu satu juzuk saja daripada, satu bahagian saja daripada bahagian-bahagian kepala. Maka itu menunjuk katanya, menunjuk di atas bahawasanya dalam mazhab kita Syafi'i, sapu kepala tak mesti seluruh kepala. Tak mesti seluruh kepala. Begitulah.
kita berdalil dengan hadis tadi bahwasanya Nabi sapu di ubun saja tu menunjuk katanya tak mesti sapu ke semua kepala. Bahkan sapu sebahagian daripada kepala di ubun ke di mana-mana saja maka dah memadai. Kemudian dalam hadis tadi katanya di atas sorban. Menyapu ia dengan ubunnya dan di atas sorban. Dia masalahnya kalau nak cakap pasal wajib tu ialah sapu sebahagian daripada kepala, satu juzuk daripada kepala. Maka tetapi kalau sunat tu kita sapu seluruh kepala. Kalau kira sunat tu ialah sunat kita menyapukan seluruh kepala. Tapi nak cakap pasal wajib, wajib kita menyapu satu juzuk saja daripada kepala. Kalau nak ambil sunat, seluruh kepala lah disapu. Itu mazhab kita. Adapun setengah mazhab seperti mazhab Maliki dan Hambali wajib sapu seluruh kepala. Wajib sapu seluruh kepala. Adapun mazhab kitanya wajib sapu sebahagian saja. Maka yang sunatnya ialah kita sapu seluruh kepala. Maka apabila kita pakai surban, orang lelaki dia pakai surban, maka sekiranya kalau dia tak nak buangkan surban, boleh. Maka caranya kalau kita pakai surbannya begini, lebih-lebih laginya setengah tu dia sampai ke telinga, surban dia. Maka sekiranya kalau tak nak buang surban tu bolehlah. Tapi syaratnya bagi kena di satu bahagian daripada kepala. Kena disapu di ubun ke, sapu di belakang ke, maka kita meratai akan kepala tu dengan sebab ada surban, kita tak nak buang surban, maka boleh kita sapu di atas surban, ganti di atas kepala. Jadi maknanya, itu mana katanya, dan di atas surban. Jadi kalau nak sapu tu, sapu di atas surban saja, tak kena di kepala, tidak memadai. Jadi maknanya nak ambil lepas daripada wajib, sapu sedikit daripada ubun. Jadi kalau orang pakai surban tu, kalau tak nak buangnya, kita sudah selepas dah basuh tangannya, kita tarik ke bawah sikit surban kita, kita sapu di sini. Satu kali sapu. Kemudian nak penuhkan 3, nak meratai kepala kita di atas surban. Sapu, melalukan tangan kita di atas surban sampai ke belakang. 3 kali. Maknanya memadai. Tapi kalau nak buang surban, sapu di atas rambut, di atas kulit kepala terus. Tapi kalau tak nak buang surban, maka boleh. Tapi nak sapu di atas surban tu semata-mata di atas surban, tak kena langsung pada kulit kepala, pada rambut kepala, tidak memadai juga. Maka kita, sebab tu Nabi sapu di ubun, maka sepenuhkan meratai kepala tu dengan sapu di atas surban. Ganti daripada sapu kepala. Itu pun boleh. Dan jikalau sehelai atau setengah helai, dan jikalau sehelai, ini sehelai rambut atau setengah helai rambut, pun memadai. Sapu satu helai rambut, satu helai rambut saja yang kita sapu. Artinya tak sampai satu helai, setengah satu. Bukan 3 helai dah. Rambut saja. Rambut. Satu rambut saja kita sapu. Artinya hujung bagi sehelai rambut pun memadai. Sebab dia naknya janji ada sapu di kulit kepala, artinya di rambut kepala yang ada di dalam kawasan kepala. Jadi janji ada sapu. Tak syarat kena banyak. Tak syarat kena banyak sapu itu. Sebab tu dia katanya, dan jikalau sehelai, yakni sehelai rambut atau setengah helai rambut sekalipun. Jadi kita sapu di satu rambut saja, artinya setengah bagi satu rambut.
bahkan di hujung bagi satu rambut saja pun dah memadai. Kenapa? Kerana mafhum daripada menyapu tak kala diitlaq. Kerana mafhum, kerana yang dipaham daripada menyapu, faham daripada sapu tak kala diitlaq. Apabila diitlaq, apabila diitlaq maknanya di dalam hadis, di dalam ayat pun tidak menyatakan katanya sapu kepala semua ke tak semua, dia tidak kait. Sebahagian ke semua ke, dalam ayat pun tidak ada kait, dalam hadis pun tidak ada kait menunjuk kata kena semua, kena serobok ke, tidak ada. Kalau begitu janji bagi ada sapu dah memadai. Janji bagi ada sapu dah memadai. Kesemua ke tak semua, jangan sapu tapi tak kena di mana-mana. Tak kena di helai rambut, tak kena di rambut, tak kena di kulit. Itu tak jadi sapu kepala. Apabila kena dah sapu dah, kena sapuhan tu di satu juzuk daripada kepala, memadai. Sebab disebutkan tentang pasal sapu kepala ni dengan secara itlaq. Dengan secara itlaq dengan mana tidak dinyata, tidak dikait adakah semua ke kepala, seluruh kepala ke, adakah satu juzuk daripada kepala, maka tidak dikait. Tidak ditentu. Maka di situ kita faham katanya, dipaham oleh ulama bahasanya tak mesti ke semua. Janji ada sapu. Itulah huraian tentang sapu kepala mengikut mazhab kita Syafi'i. Dan tiada berkata seorang dengan wajib menyapu itu akan ubun jua, tiada yang lain. Dan tiada berkata seorang, ini seorang daripada ulama-ulama fiqh. Dan tiada berkata, ini tiada menghukum. Berkata di sini mana menghukum. Menghukum atau berpendapat. Menghukum atau makna berpendapat. Dan tiada berkata seorang, yakni seorang daripada ulama fiqh, mana tidak ada seorang pun daripada ulama fiqh yang mengatakan berwajib menyapu itu akan ubun-ubun jua. Tiada yang lain. Tidak ada ulama fiqh yang menghukumkan katanya wajib sapu di ubun tu, tidak ada pihak. Siapa yang kata? Cumanya hadis tadi kata Nabi pilih Nabi sapu di ubun itu tak mesti di ubun. Jadi ikutlah di mana-mana pun, di ubun ke di mana, tapi Nabi pilih di ubun. Tapi bas sapu di ubun tu bukan dia wajib. Sapu kat mana pun boleh. Begitu. Dan dengan ini dipaham pula tiada wajib meratakan menyapu sekalian kepala. Dan dengan ini hadis dengan ini hadis riwayat Muslim tadi. Kata Nabi itu sapu di ubun dan dia sempurnakan sapuhan dia tu di atas surban tadi. Pula tiada wajib meratakan menyapu sekalian kepala. Daripada hadis tadi kita boleh faham katanya tidak wajib meratakan sapu semua kepala, semua kawasan kepala. Sebab Nabi dia sapu di kepala, sapu di ubun saja. Begitulah. Kerana menyimpan Nabi menyapu ubun-ubun jua. Kerana menyimpan, yakni kerana sakat, kerana tersimpan sapuhan Nabi itu di ubun saja. Jadi tersakat, jadi Nabi sapu sakat mana? Sakat ubun saja. Itu mana simpan. Nabi sapu di mana? Sapu di ubun saja. Memanglah ubun tu bukan seluruh kepala. Kerana menyimpan Nabi SAW menyapu ubun jua. Kawasan lain daripada ubun tidak disapu. Hanya sempurnakan sapu itu di atas surban. Surban bukan dia kepala. Begitu. Dan menolakkan kaul orang yang mewajibkan menyapu seroboknya. Dalam mazhab Hanafi, dia kata wajib menyapukan serobok 1/4.
satu bahagian daripada 4 bahagian daripada kepala wajib disapu. Itu mazhab Hanafi. Kerana ubun, jadi mazhab kita tak mesti serobok. Sedikit pun dah boleh, dah memadai. Maka kalau nak berdalil dengan hadis kata Nabi sapu di ubun, ubun tak sampai 1/4 daripada kepala. Jadi maknanya nak kata wajib sapu serobok 1/4 daripada kepala tak boleh. Kerana ubun-ubun kurang daripada serobok kepala. Kerana ubun tu tak sampai serobok kepala, 1/4. Gitu. Jadi maknanya semuanya berdalil mengikut mazhab kita lah. Tapi mazhab Hanafi dia kira begini. Dia katanya wajib menyapukan akan serobok kepala. Jadi maknanya 1/4 daripada kepala wajib disapu. Kawasan di mana ikutlah. Kawasan di mana di kepala ikutlah, di sebelah depan ke, di tengah ke, di tepi kiri kanan ke, atau sebelah belakang ke ikut. Tapi mesti 1/4 mesti disapu. Sebab dia kita tak kata begitu sebab kita tengok kepada hadis Nabi menyapu di ubun. Ubun tak sampai serobok. Begitu. Tapi dia tak tilik di situ, dia tilik kepada hadis ayat tadi. Sebab ayat tadi katanya wamsahu biru'usikum, dan hendak sapu oleh kamu dengan kepala kamu. Maka nak sapu kepala, dia katanya ini mengikut mazhab Hanafi. Nak sapu kepala, sapu dengan apa? Sapu dengan tangan. Nak sapu kepala tu mesti kena guna tangan. Kena guna tapak tangan. Sapu kepala. Maka biasanya kepala orang kitanya kalau tapak tangan ni dia akan jadi 4 kali. 4 kali tapak tangan. Sebuah kepala orang kitanya dia 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lebih kurangnya begitulah. Jadi jadi sebuah kepala orang kitanya, kalau dibahagi tu dia akan kalau letak tangan. 1, 2, 3, 4. Lebih kurangnya begitu. Jadi kepala tu apa dia? Dibahagi kepala tu dibahagi 4. Jadi maknanya kalau kita sapu dengan tapak tangan tu besar dianya lebih kurang serobok 1/4 daripada kepala. Maka di situ menunjuk kata wajib kena sapu 1/4 daripada kepala. Itu mazhab Hanafi. Tapi kita nak kata serobok tak boleh, kita tilik kepada hadis. Hadis tu Nabi sapu ke ubun, ubun tak sampai serobok pun. Begitulah. Itu duk cakap pasal sakatan wajib. Tak menafilah mazhab kita kalau tilik pada sunat menyapu seluruh kepala. Semua mazhab pun begitu. Jadi mazhab Hanafi pun yang katanya serobok, tapi sunat di sisi mereka pun seluruh kepala. Adapun Hambali dengan Maliki seluruh kepala wajib sapu. Maka kalau kita sapu seluruh kepala maknanya betul dengan 4 mazhab. Jadi kalau kita sapu kepala, kita sapu kepala, seluruh kepala kita sapu, maknanya kita sapu, perbuatan kita tu sepakat dengan, betul dengan 4 mazhab. Cara sapu kepala. Habis? Kemudian katanya, dan kelima membasuh 2 kaki. Rukun yang kelima daripada 6 rukun wudu, membasuh 2 kaki. Membasuh 2 kaki serta 2 mata kaki. Serta 2 mata kaki. Sebab ayat katanya ilal ka'baini. Ka'bain tu dikatakan 2 mata kaki. 2 mata kaki, tapi ada panggil buku lali.
sampai di situ. Jadi maknanya kena basuh sampai dan serta dua mata kaki pun dibasuhkan juga. Jadi mulai daripada hujung jari kaki sampai ke dua mata kaki. Jadi dua mata kaki pun mesti dibasuh. Mesti dibasuh dan wajib kena lebih sedikit sebelah tah untuk nak yakin meratai dibasuh. Membasuh dua kaki serta dua mata kaki. Daripada tiap-tiap kaki. Mana tiap-tiap dua belah kaki itulah. Jangan kata basuh kaki, basuh sebelah kaki. Bukan begitu. Basuh mesti kena basuh kedua-dua belah kaki serta dua mata kaki pun dibasuh. Maknanya mulai daripada hujung jari naik sampai dua mata kaki. Lagi pula wajib ditambah ke atas sedikit untuk nak jadi yakin katanya dua mata kaki itu dah dibasuh. Dan iaitu dua tulang yang timbul keduanya daripada dua pihak. Dan iaitu dua mata kaki. Yang kata dalam ayat tu al-ka'baini. Dan iaitu dua mata kaki itu mana dia? Iaitu tulang yang timbul keduanya. Yang timbul keduanya daripada dua pihak. Jadi sebelah-sebelah kaki itu ada dua pihak. Sebelah kanan pun, sebelah kaki, sebelah kaki kanan ada dua pihak, ada dua pihak, sebelah kiri pun ada dua pihak. Mana dua pihak, dua jihad. Jadi maknanya sebelah kanan, sebelah kiri itu. Jadi mana sebelah kaki itu kanan kiri dia, pihak kanan, pihak kiri ada timbul tulang tu. Maka di situlah katanya mata kaki. Pada yang timbul tu pada perceraian betis dan tapak kaki. Di situ tu perceraian sendi. Pada perceraian betis dan tapak kaki. Jadi tulang betis dengan tulang tapak kaki dia bercerai di situ, di dua mata kaki. Di situ maknanya sendilah. Sebelah atas tu betis, sebelah bawah tu tapak kaki. Sebab mulai daripada dia apa dia? Mulai daripada dua mata kaki ke bawah sampai ke hujung tu dia katanya tapak kaki. Atas pada tu betis, atas pada betis tu bawah. Begitu. Dan jikalau tiada ada bagi kakinya dua mata kaki. Nak buat macam mana? Kalau seorang tu jadi straight. Betis dengan tapak kaki itu straight. Tidak ada sendi, tidak ada dua mata kaki. Nak sapu, nak basuh sakat mana? Dia katanya dan jikalau tiada ada bagi kakinya kaki seorang, fardunya dua mata kaki. Jadi seorang itu tidak ada dua mata kaki. Jadi kita senanglah kita ada dua mata kaki, kita boleh tahulah setakat mana kita hendak basuh. Setakat mana yang kita hendak basuh. Tetapi setengah orangnya sekiranya kalau tidak ada dua mata kaki, bahkan di situnya tak jadi sendi. Bahkan straight daripada betis turun sampai ke hujung jari. Maka nak buat macam mana dia? Nak basuh sakat mana? Maka diaktibarkan, dikirakan qadarnya qadar dua mata kaki daripada pertengahan. Daripada pertengahan maknanya yang biasa-biasalah. Daripada pertengahan, daripada biasa-biasa, daripada orang yang ghalib umpamanya. Orang yang semacam dia tinggi rendah secara dia, ghalibnya buku lali orang lain tu sakat mana. Dia kira sakat tu. Tengok orang, jangan orang yang pendek pada dia. Jangan orang yang tinggi pada dia. Cari orang tu yang lebih kurangnya, tinggi rendah dianya, lebih kurang dia. Ukur dengan orang tu.
Ghalib-ghalibnya buku lali tu dua mata kaki tu sakat mana. Kira begitu. Jadi mana sebab dia tak ada kena tengok orang lain lah. Orang lain yang pertengahan, yang sederhana, yang ghalib umpama dengan dia, yang ghalib serupa dengan dia, tinggi rendah dia, lebih tinggi rendah, tinggi pendek dia tu lebih kurang dengan dia. Tengok, biasa orang lain tu sakat mana. Begitulah. Kalau nak kira begitu. Tapi nak bagi, kalau tak nak begitu pun boleh, tapi basuh bagi naik sampai ke betis. Kalau tak nak ukur dengan orang lain, apa dia? Sapu sampai, basuh sampai ke betis. Apabila betis memang dah lepas daripada kawasan dua mata kaki. Kata Madabiri. Kata Madabiri, dan jikalau adalah dua mata kakinya melampaui. Salah kita. Dan jikalau adalah dua mata kakinya melampaui adat. Kita ni dua mata kaki kita daripada sebelah bawah tapak kaki itu lebih kurang 3 inci. Lebih kurang 3-4 inci, lebih kurang tu lah. Lebih kurang tu lah. Daripada sebelah bawah tapak kaki nak sampai ke dua buku lali itu lebih kurangnya 3 inci atau 4 inci. Lebih kurang tu saja. Tapi kalau seorang tu satu jengkal, naik daripada tapak kaki itu satu jengkal, barulah dua mata kaki. Macam mana dia? Jadi kita ni tak jauh sangatlah. Dua mata kaki dengan sebelah bawah tapak kaki itu tak jauh sangat. Lebih kurang 3-4 inci begitu ya. Tapi kalau seorang tu kalau kita ukur tu daripada sebelah bawah tapak kaki naik sebelah atas tu lebih satu jengkal maksud, baru ada dua mata kaki. Jadi maknanya lebih panjang, lebih daripada adat orang biasa. Maka adakah kena sapu naik setinggi begitu ke? Jadi kita katanya jadi peliklah sedikit dia tu. Jadi peliklah dia tu. Jadi biasanya kita buku lali itu lebih kurang 3 inci begitu ya. Daripada tapak kaki dia ni satu jengkal naik ke atas baru ada di situ dua mata kaki. Maka wajib basuh sampai satu jengkal naik ke? Maka dia katanya seperti ada berhubung dengan lututnya. Dia misal katanya seperti ada berhubung, yang bersambung dengan lututnya. Lepas pada lutut tu dah dua mata kaki. Ya kita ni lepas pada lutut tu betis. Lepas pada betis tu turun ke bawah barulah berjumpa dengan dua mata kaki. Tapi dia ni salah katanya betis tidak ada. Betis tidak ada, naik tapak kaki tu straight naik dua mata kaki. Dekat dengan dua mata kaki tu lutut tu. Jadi lutut tengok kita berapa jekal nak sampai dua mata kaki nak sampai ke lutut tu berapa? Lebih kurangnya 2 jekal. Lebih kurang 2 jengkal nak sampai ke lutut. Tapi dia ni 1 inci saja. Dua mata kaki dengan lutut tu 1 inci. Jadi naik panjangnya begitu. Maka kalau mengikut betul-betul tadi ni kena sapu naik ke atas. Kena basuh naik ke atas. Maka adakah kena basuh ke semuanya ke nak kira dengan adat-adat orang? Maka dia katanya maka bahwasanya diiktibarkan dia membasuh itu kepadanya kepada dua mata kaki jua seperti maka bahwasanya diiktibarkan dia kan maka bahwasanya diiktibarkan diiktibarkan dia kan dua mata kaki. Membasuh itu kepada dua mata kaki jua
seperti dibanding hasyafah yang panjang. Maka bahwasanya diiktibarkan dia membasuh itu kepadanya, ini sehingga dua mata kaki, yakni pada ghalib. Kepadanya, kepada dua mata kaki juga, yakni pada ghalib. Dia masalahnya sanilah, bawah sedikit daripada lutut tu dah dua mata kaki. Jadi betis tidak ada lah. Sebab dua mata kaki itu dah sendi, kan. Jadi contohnya orang tu dia bawah pada lutut tu lebih kurang seci, atasnya 2 inci, dah dua mata kaki. Jadi maknanya betis pendek sangat. Betis dia kalau nak kata tidak ada pun boleh. Sebab kita ni sendi lutut turun tu melalui lepas pada betis tu barulah tepat dua mata kaki kan. Jadi antara dua mata kaki dengan lutut tu ialah betis. Maka dia ni dua mata kaki ni atas, dekat dengan lutut. Maka apabila basuh tu, senang nak cakapnya, apabila dia basuh sakat buku dua mata kaki orang biasa. Jangan kira yang ada pada dia. Jangan kira dua mata kaki yang ada pada dia tu, jangan kira. Kira dua mata kaki orang biasa, sakat mana, basuh sakat tu. Kiranya begitu. Itu maknanya, maka bahwasanya diiktibarkan dia membasuh itu kepadanya, kepada dua mata kaki, yakni pada ghalib. Pada ghalib orang. Begitulah. Jadi maknanya tak payah naik sampai dekat dengan lutut lah dia ni. Tapi tilik pada wajib. Tapi kalau tilik pada sunat, memanglah sunat naik sampai ke lutut. Tapi dia ni, maka dia kena ukur dengan orang lain. Dia kena ukur dengan orang lain. Orang lain tu yang ghalib-ghalibnya, buku lali tu lebih kurang sakat mana. Kalau kita kira tu buku lali tu lebih kurang 3 inci atau 4 inci. Maka dia ambil lah basuh 4 inci, atasnya 5 inci ke atas, maka dah memadai. Jadi maknanya dia ni tak payah naik sampai dua mata kaki. Sebab lebih daripada adat. Tinggi, lebih melampau daripada adat. Maka di sini dibuat perbandingan. Seperti banding hasyafah yang panjang. Seperti banding, jadi nak buat bandingnya, hukumnya sama, nak buat bandingnya hasyafah yang panjang. Hasyafah tu kemaluan orang lelaki lah, sebelah depan tu. Sebelah tepat berkhitan tu. Tepat berkhitan tu, itu zakat kemaluan orang lelaki, itu dikatakan hasyafah. Itu apa dianya? Jadi masalahnya dia nak panggil kata berzina. Nak jadi berzina tu maknanya apabila memasukkan hasyafah ke dalam farad sehingga tenggelam hasyafah, dah jadi berzina. Walaupun tidak masuk seluruh kemaluan orang lelaki sekalipun. Sehingganya tenggelam oleh hasyafah, dah jadi berzina. Gitu. Begitu juga masalahnya orang yang suami isteri yang berkahwin, sekiranya kalau ada tolak belum pada bersetubuh, maka tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Kalau selepas pada akad nikah, belum kedudukan, belum pada bersetubuh, maka kalau ditolak tu tidak ada iddah. Malaikat selepas pada akadnya dah ada bersetubuh, maka ditolak, maka ada iddah. Maka nak kira sakat mana ke bersetubuh tadi tu, sekiranya kira di sakat hasyafah tu lah. Sekiranya tenggelam hasyafah, maka dah dikira katanya dah bersetubuh.
jadi ada iddah lah. Maka sekiranya kalau letak di depan saja tak tenggelam di hasyafah, maka tak jadi setubuh lagi. Begitulah. Maka sekiranya kalau hasyafah tu maklumlah panjang pendek sakat mana tu maklum. Maka sekiranya kalau hasyafah seorang tu lebih panjang daripada adat biasa. Hasyafah dia tu lebih panjang daripada hasyafah orang biasa. Maka dia kena kira sakat mana nak tenggelam tak itu tadi tu. Nak jadi berzina tak dah jadi berzina, sebab berzina tu nak jadi berzina tu kira katanya tenggelam hasyafah yang ghalib. Tapi dia ni lebih panjang daripada biasa, maka kira katanya hasyafah orang biasa sakat mana, sakat itulah yang dia ni. Dia tak kira hasyafah yang ada pada dia, sebab dia ni lebih melampau daripada orang biasa. Maka demikianlah dua mata kaki tadi. Kira maknanya tak kira yang ada pada dia, sebab yang ada pada dia lebih daripada adat. Maka begitu juga hasyafah seorangnya lebih panjang daripada orang biasa, maka tak kira yang ada kat dia. Kira orang biasa sakat mana panjang pendeknya. Begitulah. Itu mana katanya seperti banding hasyafah yang panjang. Seperti barang menghukumkan kalam ulama. Seperti barang yang menghukumkan kalam ulama, jadi seperti barang yang dipaham, yang menghukum oleh cakapan ulama. Jadi ulama hukumnya begitulah. Masalah hasyafah seorang yang lebih panjang daripada orang biasa. Maka tak kira yang ada sakat dia, kira yang biasa di orang lain. Begitu. Kata mutaakhirin diaktibarkan qadar dua mata kaki daripada ghalib orang banyak, orang ramai. Jadi maknanya kalau lebih panjang daripada orang biasanya, dia tak kira sakat yang ada kat dia, kira katanya dua mata kaki daripada ghalib orang banyak, orang ramai. Biasa orang ramai itu mata kaki itu sakat mana, sakat mana dia ada. Maka kira sakat itulah. Kata syekh kami ialah yang terlebih sebenarnya. Kata guru kami ini guru bagi Madabiri, ialah mana kata setengah mutaakhirin tu ialah yang terlebih sebenar. Jadi mana dua mata kaki apabila lebih tinggi daripada orang ramai, maka tak kira yang ada kat dia, kira orang ramai. Lebih kurang sakat mana. Maka wajib basuh sakat itulah. Maka jika terpotong setengah daripada dua kaki, maka wajib membasuh yang tinggalnya. Maka kita akhir di situ katanya, maka jika terpotong setengah daripada dua kakinya, maka wajib membasuh yang tinggalnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam.